Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Ustazah Munazaha, yang dikasihi rakan-rakan ahli kelas bagi subjek ulum hadis. InsyaAllah kami dari kumpulan ke-10 akan membentangkan tentang gerakan anti hadis bagi subjek ulum hadis. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu ahli kumpulan kami. Yang pertama iaitu saya, Muhammad Mubashir bin Ahmad Zaini, nombor matrik di 1831091. Seterusnya ialah yang bernama Awang Syahmi Aiman bin Ang Sulaiman, nombor matrik di 1831098. Dan yang terakhir yang bernama Muhammad Hazrul Aidi bin Muhammad Hazni, yang nombor matrik di 1831094. Bila kita teruskan dengan pengenalan, ada 3 poin kat situ. Poin yang pertama yang tertulis iaitu adalah anti hadis merupakan antara ajaran sesat yang menular dalam masyarakat Islam. Seperti yang kita tahu, anti hadis ni merupakan antara ajaran sesat yang telah pun tersebar sejak dalam masyarakat Islam sejak sekian lama dahulu. Pengaruh anti hadis ni dia semakin meluas apabila ada pihak-pihak yang menyokong ataupun menyokong dengan tindakan mereka dari segi kepercayaan dan fahaman mereka ni, melalui mereka buat buku-buku, artikel dan mengadakan seminar bagi menghasut masyarakat Islam agar menolak hadis 100% sebagai sumber rujukan utama. Baiklah, poin yang kedua pula adalah fahaman anti hadis ni sebenarnya mempunyai pegangan yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber epistemologi Islam selepas Al-Quran. Baiklah, sumber epistemologi Islam ni adalah dalam erti kata lainnya adalah sumber rujukan. Seperti yang kita tahu, hadis ni merupakan antara hukum yang telah disepakati oleh para ulama, iaitu antaranya Al-Quran, As-Sunnah, ini Al-Hadis. Yang ketiga, Ijma' ulama. Yang keempat adalah Qiyas. Jadi dia menolak hadis ni dia menolak hadis sebagai sumber rujukan yang kedua, kerana dia memikirkan Al-Quran ni adalah sebagai kitab yang lengkap dan sempurna, dan bagi mereka dia tak perlulah ada sumber lain sebagai sumber rujukan. Baiklah, poin yang ketiga iaitu hujah mereka terdiri daripada beberapa ayat Al-Quran yang cuba diselewengkan tafsirannya. Kebanyakan penyelewengan mereka melibatkan soal akidah, politik dan fiqh. Teruskan dengan sejarah golongan anti hadis. Baiklah, kita mulakan dengan pada zaman Rasulullah, iaitu golongan anti hadis ni munculnya dari kalangan kaum Quraisy itu sendiri, iaitu kerana mereka telah mendustakan dan melemparkan tuduhan yang tidak berasas kepada baginda. Golongan anti hadis ni sebenarnya dah muncul sejak pada zaman Rasulullah lagi. Cuma pada waktu tu dia tak dikategorikan sebagai anti hadis lagi, sebab akidah mereka tu tak kuat lagi dengan ajaran Islam pada waktu tu. Seterusnya kita teruskan dengan zaman sahabat. Bila zaman sahabat, iaitu telah wujudnya gerakan anti hadis ni, iaitu ada seorang sahabat yang bernama Umayyah bin Khalid.
yang cuba untuk menyelesaikan penyelesaian terhadap segala masalah yang berlaku pada waktu itu dengan merujuk kepada Al-Quran sahaja. Juga masalah itu dia turut berbincang dengan sahabat Nabi lagi seorang, iaitu yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada seorang lagi sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau telah mengingatkan agar terima dan laksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah yang berlaku pada waktu itu. Walaupun hanya ada Al-Quran dia pada waktu itu dan tak ada hadis, tapi ada seorang sahabat ni yang bernama Ibnu Umar. Dia mengingatkan agar kita boleh terima dan laksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan zaman Imam Asy-Syafi'i, iaitu yang tertulis yang pertama ialah anti hadis mendakwa hadis bukanlah penerangan kepada Al-Quran. Seterusnya, Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama yang berdebat dengan golongan anti hadis ni. Pada zaman Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i telah berjaya mematahkan ada palsu yang dikemukakan oleh golongan anti hadis ni lah, sehingga mereka pun kembali bersetuju dengan hujah-hujah beliau, seterusnya berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita teruskan dengan zaman moden, iaitu munculnya golongan orientalis dari Iraq, dan poin yang kedua ialah muncul keraguan yang ditimbulkan oleh orang barat. Ialah pada zaman moden ni, selepas kurun ke-11 Hijrah, muncul semula fahaman ni yang dipelopori oleh segolongan kumpulan orientalis di Iraq dengan slogan menolak hadis. Situasi ni turut berlaku di Mesir pada zaman Syekh Muhammad Abduh yang pada tahun 1849 dan sehingga 1905. Seterusnya kita teruskan dengan nama lain bagi gerakan anti hadis ni. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu yang bernama Quranisme. Quranisme ni adalah gelaran bagi kumpulan anti hadis ataupun nama lain lah, yang bermaksud Muslim yang mengikut Al-Quran dan menganggapnya sebagai sebuah satu sumber teks suci dalam Islam. Mereka kebanyakannya adalah umat Islam yang progresif, yang menolak semua hadis dan sunnah atau kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh ulama yang dianggap penting oleh Muslim tradisional dalam agama Islam. Kalau seterusnya kita teruskan dengan nama lain bagi gerakan anti hadis ni, iaitu adalah Quraniyun. Quraniyun ni adalah bermaksudnya adalah jemaah Al-Quran. Lalu kita teruskan dengan ahli Quran yang bermaksud ahli Quran. Lalu kita teruskan dengan Munkiru al-Hadis yang bermaksud kumpulan atau gerakan anti hadis. Itulah maksud dia. Kita teruskan dengan matlamat anti hadis. Dia ada 3 poin. Kita tengok poin yang pertama ialah untuk melemahkan ajaran Islam dari dalam. Perkara ni berlaku apabila sejak zaman mutakhir, iaitu ada seorang bangsa Yahudi yang bernama Gorzaiha yang merupakan seorang pelajar yang telah ditaja oleh beasiswa Zionis International Jerman untuk melanjutkan pelajarannya di University Al-Azhar pada tahun 1873 dalam bidang sunnah. Seterusnya pada tahun 1976, beliau telah memegang jawatan sebagai setiausaha
Zionis antarabangsa cawangan Budapest, terletak di Belarus. Kemudian beliau telah mengajar di Maktab Zionis Budapest selama 15 tahun dan kemudian telah melahirkan pelbagai graduan-graduan di Eropah yang terpengaruh dengan ajaran Grozah ini. Antaranya adalah yang bernama Ali Hassan Abdul Qadir, Toha Hassan, Ahmad Amin, Rashad Khalifa dan Muhammad Abu Raya. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan poin yang kedua, iaitu adalah menyelewengkan ayat Al-Quran. Baiklah, golongan anti hadis ni dia menyelewengkan ayat Al-Quran ni, dia melibatkan 3 perkara, iaitu daripada dia soal dari segi akidah, soal siasah dan soal fiqh. Okey, kita tengok pada soal akidah. Daripada segi akidah pula, golongan ni dia meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sekadar pengikut Nabi, dan dia turunkan taraf Nabi Muhammad tu sekadar pengikut Nabi Ibrahim. Menurut mereka, Nabi Ibrahim ni merupakan pesuruh kepada Allah dan bukannya Nabi Muhammad. Nampak dia tukar, dia seleweng habis. Dan selain itu juga, mereka juga mendakwa solat, puasa, zakat dan amalan itu harus mengikut cara Nabi Ibrahim. Dan kalau kita mengikut cara Nabi Muhammad SAW, tapi kalau mereka dia diubah, suruh kita mengikut cara Nabi Ibrahim. Okey. Bila antara ayat yang dia berkeselewengkan, itu ialah firman Allah yang bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ini dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Ini ikutilah agama orang tuamu, ini Ibrahim. Surah Al-Hajj ayat 78. Okey, ayat ini mereka tafsirkan sebagai satu arahan Allah SWT agar mengikut agama Nabi Ibrahim. Padahal sebenarnya ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT itu tidak menyusahkan dan menyempitkan manusia dalam persoalan berkaitan agama. Allah SWT menyebut agama bapamu Nabi Ibrahim sebagai menunjukkan contoh kesukaran yang pernah berlaku dalam agama tu. Itu maksud dia. Terus selain itu pula, dari segi politik juga pula, golongan anti hadis ni dia menyeleweng berkaitan dengan kepimpinan ulama. Mereka mendakwa ulama dahulu dan sekarang semuanya palsu. Kerana sebab mereka menyelewengkan ajaran Allah SWT dan bertopeng ke amalan Rasul, serta mereka telah mereka-reka hukum. Nampak tak? Mereka juga mendakwa ulama mencipta hukum halal haram, sesat undang-undang kekeluargaan Islam dan sebagainya. Walhal semua itu tak ada pun dalam Quran. Bagi mereka, ulama ni adalah sekutu Allah SWT. Sikap buruk sangka yang kebencian golongan ini terhadap para ulama sangat memang tinggilah, tak tahu sebab apa. Dan perkara ni sehingga mereka sanggup memfitnah para sahabat dengan cerita daripada sumber yang tidak berasas. Seterusnya kita teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu adalah pengaruh fahaman orientasi Barat untuk mempengaruhi umat Islam. Okey, sebagai contoh kita boleh ambil Rashad Khalifa, iaitu yang merupakan seorang biokimia yang berkelulusan dari Amerika Syarikat yang berasal dari Mesir, telah memperkenalkan kod 19 yang merupakan satu penyelewengan besar dalam penafsiran Al-Quran. Selain itu juga beliau Rashad Khalifa ni telah menyatakan telah membuat penambahan dalam Al-Quran, iaitu pada surah At-Taubah, iaitu pada 2 ayat terakhir. Hal ini kerana menurutnya ayat-ayat tersebut tidak dapat diselaraskan melalui kod 19 itu. Menurut beliau lagi, hadis bukan sahaja dianggap palsu, malah ia juga merupakan ciptaan iblis.
Maka siapa yang jadi dicakap, maka siapa yang percaya hadis bermakna dia mempercayai ajaran iblis. Sampai begitu sekali. Juga pendapat beliau juga yang diselewakan terhadap hadis tersebut ada, kita boleh lihat pada buku tulisan beliau, iaitu yang bertajuk seperti buku-buku yang bertajuk Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabet, The Computer Speaks God's Message to the World, Quran, the Final Scripture, Quran Visual Presentation of the Miracle, Quran Hadis and Islam, dan Quran the Final Testament. Antaranya itulah matlamat anti hadis ni. Seterusnya kita teruskan dengan tokoh-tokoh anti hadis. Baiklah, tokoh yang pertama iaitu yang merupakan pengasas gerakan anti hadis moden. Kita tengok dulu biodata dia, yang bernama Agnek, iaitu Yitzhak Yehuda Goldzaiher. Tarikh lahir, lahiran pada 22 Jun 1850. Tempat lahir iaitu Czechoslovakia, Hungaria. Meninggal dunia pada tarikh 13 November 1921, iaitu pada umur 71 tahun. Bidang iaitu kajian Islam. Ringkasan hidup, Goldzaiher mendapat beasiswa Zionis Internasional Jerman untuk melanjutkan pelajaran di University Al-Azhar pada tahun 1873. Dia juga diutus khas untuk mendalami bidang sunnah. Akhirnya dia mencetuskan ajaran mengingkari sunnah dengan slogan pembaharuan Islam. Profesor Goldzaiher ini adalah salah satu agenda Zionis antarabangsa. Seterusnya adalah tokoh yang kedua pula ialah merupakan pengasas The Quranic Society. Kita tengok dulu pada nama beliau, iaitu yang bernama Rashad Khalifa. Dilahirkan pada tarikh 19 November 1935, iaitu di Mesir. Meninggal dunia pada tarikh 31 Januari pada tahun 1990 pada umur 54 tahun di Tucson, Arizona, US. Pekerjaan beliau sebagai ahli biokimia. Dan juga kita tengok pada ringkasan hidup beliau, iaitu merupakan anak murid kepada Profesor Goldzaiher. Pada tarikh 18 hingga 17 Jun 1983, di USA beliau telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Islam, Masa Lampau, Kini dan Masa Depan. Pada seminar misionari Kristian dan Yahudi, tertubuhnya The Quranic Society di Tucson, USA. Mati secara misteri setelah Arab Saudi mengeluarkan fatwa mengenai beliau. Baiklah, antara fatwa Arab Saudi yang dikeluarkan antaranya ialah gerakan ingkar sunnah yang digerakkan oleh Rashad Khalifa adalah batil dan berbahaya. Kerana ada kata-kata beliau yang berbunyi, hadis adalah merupakan ciptaan iblis, iaitu sesiapa yang mempercayai hadis bermakna dia mempercayai ajaran iblis. Sekian. Itu saja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya saya akan menerangkan tentang sejarah hadis di Malaysia. Nama saya Awang Syami Aiman bin Awang Sulaiman. Matematik di 183 119 28. Okey. Pertama sekali, kemunculan golongan anti hadis di Malaysia ni telah dipelopori oleh orang yang bernama Kasim Ahmad. Beliau ni adalah pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Okay, kita tengok biodata. Nama Kasim Ahmad, dilahirkan pada 9 September 1933 di Bukit Pinang, Kota Star, Kedah, Malaysia. Meninggal pada 10 Oktober 2017 dan merupakan seorang penulis. Ringkasan hidupnya adalah beliau ni
menyokong fahaman Dr. Rashad Khalifa. Dr. Rashad Khalifa ni adalah seorang tokoh anti hadis. Okey. Pada tahun 1985, beliau mengembangkan fahamannya dengan bahan bacaan seperti karya Osman Ali, Pendedahan Kebenaran Adalah Tuhanmu, hadis dalam Al-Quran, karya Idris Abdul Rahman dan juga Abdul Manan Harun mengembangkan fahaman ini. Beliau ni adalah seorang penulis, jadi dia kerap menulis bahan bacaan berkaitan fahaman yang beliau hendak sampaikan. Dan menulis artikel yang bertajuk Penolakan Teori Ahli-Ahli Hadis dalam Akhbar Watan. Okay, artikel ni pun dia menulis untuk mengembangkan, sebab artikel pada zaman tu merupakan salah satu sumber rujukan ataupun media semasa yang antara yang efisien lah. Okey, kita pergi kepada perkembangan di Malaysia. Okay, pada 11 Jun 1985, Kasim Ahmad sebagai penggerak utama dipercayai telah dipengaruhi oleh Dr. Rashad Khalifa, seperti yang saya dah beritahu tadi, seorang pakar dalam bidang plant biochemistry yang menetap di Amerika Syarikat. Okay. Kasim Ahmad menubuhkan Persatuan Jemaah Al-Quran ni, iaitu JAM, yang kemudian pada 11 Jun 1995 yang kemudian diikuti dengan perubahan Persatuan Falsafah Malaysia setelah JAM ni gagal didaftarkan kerana tidak mendapat kebenaran daripada pihak kerajaan Malaysia. Okey, kita ingin tahu kenapa pihak kerajaan Malaysia tidak benarkan, kerana Kasim ni menyebarkan fahaman yang sangat berbahaya kepada umat Islam. Okey, pada September 1985, Kasim Ahmad ni dia menulis artikel bertajuk Penolakan Teori Ahli-Ahli Hadis dan di dalam ruangan Berani Kerana Benar dalam Akhbar Watan. Itu pada September. Lepas tu Kasim Ahmad telah memperlihatkan peningkatan gerakannya dengan menganjurkan majlis diskusi mengenai teori hadis di pejabat aliran, iaitu Aliran Kesedaran Rakyat yang terletak di Pulau Pinang, dan juga mengadakan majlis tersebut di rumah beliau. Penyebaran ajaran sesat ni telah pun disedari oleh dan dikecam hebat oleh para ulama Islam yang berada di Malaysia ni, dan akhirnya kerajaan telah membatalkan beberapa ceramah beliau yang dirancang di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Kemudian pada Mei 1986, iaitu terhasilnya buku hadis Suatu Penilaian semula ditulis oleh Kasim Ahmad. Ekoran daripada kecaman dan kritikan ulama terhadap majlis-majlis yang dibuat ni. Sebabkan kecaman tersebutlah terhasilnya buku hadis Satu Penilaian Semula. Tulisan buku tersebut telah membangkitkan kemarahan dan menjadi suatu kontroversi yang meluas di kalangan umat Islam, kerana antara lain buku tersebut mendokong fahaman penolakan hadis secara total sebagai salah satu sumber hukum Islam. Lepas tu, buku tersebut juga diharamkan oleh kerajaan melalui Warta Kerajaan yang bertarikh 10 Julai 1986.
Okey, buku ni dia menolak secara total, iaitu tolak terus hadis. Sebab itulah ramai orang yang tidak bersetuju dan membantah tentang penulisan buku ini. Seterusnya pada 10 Julai 1986, buku hadis satu penilaian di antara Mei 1996 hingga 10 Julai 1986, buku tersebut diharamkan. Kemudian pada 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 Oktober 1992 terhasilnya buku hadis jawapan kepada pengkritikan oleh Kasim Ahmad. Okey, buku ni diharamkan oleh warta kerajaan setelah mendapat kemarahan umat Islam di Malaysia. Sebenarnya Kasim Ahmad ni dia mendapat dokongan daripada beberapa public figure di Malaysia yang memang terpengaruh dengan idealisme yang disebarkan itu. Sebab itulah dia boleh pergi dengan lebih jauh. Sebab ramai orang yang sokong dia. Lepas tu orang yang sokong dia ni antara orang-orang yang berkejaya seperti guru, wartawan, penulis bebas, jurutera, peguam dan sebagainya. Dan pada 26 April 2009, ajaran Kasim Ahmad ni masih lagi ada. Mereka terus bergerak dengan mengadakan usrah, ceramah dan forum, dan mereka juga mewujudkan laman-laman web, menulis artikel di akhbar dan majalah tempatan untuk mengembangkan fahaman mereka. Pergerakan mereka terus subur hingga kini. Sehingga kini lah. Dan mesyuarat terakhir dia pada tu seperti yang saya sebut, 26 April 2009 di Rumah Pena, Kuala Lumpur. Sebab muncul gerakan ini di Malaysia, pertama sekali adalah penilaian terhadap kemunduran umat Islam. Okey, seperti yang kita tahu di Malaysia ni pada masa dulu umat Islam tidak berapa nak maju sebab kurangnya didikan agama dan juga guru-guru yang tok-tok guru yang berpengalaman. Okey, yang kedua adalah kesaksian terhadap sejarah penulisan hadis. Okey, yang kedua ni antaranya sangat penting lah sebab pada orang-orang biasa mereka tidak mempelajari seperti yang kita belajar ulum hadis, bagaimana hadis-hadis matan, sanad. Jadi mereka pun akan merasa sangsi terhadap sejarah penulisan hadis. Yang ketiga adalah hadis bukannya wahyu. Okey, sebabkan mereka ni hanya berpegang pada Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan wahyu daripada Allah dan menolak As-Sunnah. Padahal kedua-dua tersebut adalah salah satu sumber hukum dan Allah sendiri telah menyebut dalam Al-Quran bahawa menyuruh kita mengikut apa yang Rasulullah suruh. Menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Dan yang keempat adalah tiada satu ayat Al-Quran pun yang menyuruh berpegang pada hadis. Okey, secara spesifiknya memang tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh berpegang pada hadis, tetapi adanya Al-Quran memberitahu bahawa menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Ini termasuk juga dalam berpegang kepada hadis kerana hadis-hadis Rasulullah sebut adalah salah satu sumber rujukan. Okey. Okey. Yang terakhir sekali, ini adalah contoh-contoh laman web yang memberitahu ataupun menyebarkan ajaran-ajaran yang
disampaikan oleh Qasim Ahmad. Yang boleh terlihat tudung itu syirik .blogspot.com, Kaabah itu berhala .blogspot.com dan sebagainya. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hazrul Aidi bin Muhammad Hazni, nombor matrik D183-10954. Kali ini saya akan teruskan lagi perkongsian untuk tajuk gerakan intihan di sini, yang mana untuk bahagian saya iaitu hujah dan buku-buku intihan hadis. Okay, ni adalah antara hujah dan jawapan kepada hujah yang didakwa daripada golongan inti hadis ni. Okay, yang pertama iaitu Al-Quran adalah lengkap, terperinci, lagi sempurna, tidak perlu rujuk hadis. Mereka ambil mereka dakwa benda ni menerusi surah Al-An'am ayat 38, yang mana dalam ayat tersebut, tiada kami tinggalkan suatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Okay, jadi untuk kita menjawab kepada dakwaan tersebut, itu maksud segala yang tercangkum. Tercangkum ni maksudnya, yang tercangkum tu maksudnya segala yang ada dalam Al-Quran tu. Bukan maksud terperinci. Sebaliknya dibahas secara umum tetapi meluas. Perkara terperinci Al-Quran sendiri ada diminta untuk rujuk pakar atau pandai dalam bidang tertentu. Maksudnya dalam ibadat. Dalam ibadat rujuk pada Rasulullah. Contoh ibadat yang rujuk pada Rasulullah, solat. Yang dalam Al-Quran ada suruh kita untuk mendirikan solat. Tetapi dalam Al-Quran tu tak ada pun perincian mengenai cara kita solat. Maksudnya tak ada pun cara berapa kali nak solat sehari kan, semalam kan. Lepas tu berapa rukun solat apa semua tu tak ada. Tetapi di dalam hadis ada menyebut, yang mana Nabi sendiri pun dalam hadis mengatakan solatlah seperti mana aku solat. Jadi tu jawapan lah. Maksudnya teranglah bahawa hadis dan bahawa Al-Quran ini dia tak terlalu terperinci. Maksudnya dia umum saja. Yang memperincikannya tu lebih kepada hadis. Yang kedua, Nabi mengajar al-hikmah, dan hikmah itu adalah Al-Quran. Golongan anti hadis ni, dia mengambil dia mentafsir sendiri ayat Al-Quran ini dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan mengajar kamu kandungan Alkitab, yang bererti itu, yang maksudnya Al-Quran, serta Al-Hikmah, dan mengajarkan kamu apa yang kamu belum ketahui. Golongan inti hadis ni, dia mentafsirkan Al-Hikmah dalam ayat surah Al-Baqarah itu membawa maksud Al-Quran. Jadi dalam ayat tu mereka mentafsirkan dia mengajar Alkitab secara am, yang bererti yang mengajar kamu kandungan Alkitab, okey, dan serta Al-Hikmah, dan mengajar hukum hakam secara khasnya. Maksud dia nak cakap yang bahawa maksudnya dua-dua perkataan itu, maksudnya Alkitab itu Al-Quran dan Al-Hikmah itu pun Al-Quran juga. Itu yang mereka tafsirkan sendirilah. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya Al-Hikmah itu bererti yang mana Al-Hikmah ni bukan Alkitab ataupun Al-Quran, tetapi ia merupakan sumber syariat, ilmu, perincian agama yang terkandung dalam kitab suci. Yang tidak terkandung dalam kitab suci. Ia segala apa yang disampaikan oleh Rasul, yang mana dia dalam bentuk lisan, praktikal ataupun periktirafan. Macam tu.
ataupun lisan, perbuatan dan pengiktirafan. Itu yang dibagi, yang mana kita sendiri tahu kalau cukup tiga perkara tu, ia adalah sunnah. Contoh dalam ayat, contoh dalam surah An-Nisa ayat 54. Ini adalah surah ini untuk menguatkan lagi hujah untuk jawapan kepada dakwaan tersebut, iaitu atau patutkah mereka dengki kepada manusia Nabi Muhammad dan umatnya disebabkan nikmat, pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya. Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab agama dan hikmah dan hikmat, pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu Allah, sedangkan hadis tidak. Ya, seperti mana mereka yang kita tahu, yang golongan anti hadis ni menolak hadis. Dan mereka ni mentafsir Al-Quran dengan cara mereka sendiri. Itu masalah dia mereka ni. Okay, untuk hujah untuk dakwaan mereka ni, kita boleh ambil dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 5 tu. Dan tidaklah dia menyebut daripada hawa nafsu, tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan, yang telah mengajarkannya malaikat yang bersangatan kuat. Ada lagi dalam surah Ali Imran ayat 31, katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah akdaku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Okay, untuk buku-buku anti hadis pula, ada buku Faj'al Islam yang dikarang dan ditulis oleh Ahmad Amin pada tahun 1929. Ada juga hadis satu penilaian semula dan hadis jawapan kepada pengkritik yang mana ditulis oleh Kasim Ahmad. Yang hadis satu penilaian semula diterbitkan pada tahun 1986, Mei tahun 1986. Hadis jawapan kepada pengkritik diterbitkan pada Oktober 1992. Al-Manar ni dia macam artikel lah dalam majalah. Majalah dia nama Al-Manar. Dalam majalah tu ada satu tajuk yang ditulis oleh Taufik Siddiqui, iaitu ajaran Islam ialah Al-Quran sahaja. So, Tarikh Al-Sunnah ni dia macam satu artikel yang ditulis oleh Ismail Adham, diterbitkan pada tahun 1934. Okay, untuk kesimpulannya, golongan anti hadis ni yang muncul di Malaysia atau di mana-mana sekalipun membawa fahaman yang salah. Sebab langsung tidak percaya bahawa perkataan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Dapatlah disimpulkan bahawa fahaman golongan anti hadis ni tidak berasas sama sekali. Sebab kronologi ataupun cara pengumpulan Al-Quran sendiri pun diasaskan kepada sunnah. Sudah tepatlah bahawa fahaman anti hadis adalah salah satu kejahilan dan ajaran yang salah dan sesat serta membahayakan sistem perorangan Islam secara keseluruhan dan Islam itu sendiri. Dan bila adanya golongan anti hadis ni, dia bahaya sebab dia memecah belahkan Islam itu sendiri dari dalam, dengan mentafsirkan ayat Quran sendiri, tak percaya hadis. Jadi dia akan merosakkan Islam itu dari dalam sendiri. Dia akan menyebabkan Islam itu berpecah belah. Okey. Jadi itu saja dari kami. Harap pengkongsian kami ada manfaat yang boleh diambil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.